أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala menerusi kurniaan dia kepada kita dan juga dia bimbing kita ke jalan yang dia redha, jalan yang dia kasih, iaitu dia bimbing kita di atas satu jalan, dia salah satunya iaitu jalan ilmu. Maka kita maklum siapa-siapa berjalan di jalan ini, Allah memudahkan dia jalan ke syurga dia. Mudah-mudahan kita di pagi yang barakah ini kita berada di atas jalan yang tersebut. Sebelum daripada kita nak memulai pelajaran ataupun pengajian kita, lebih dulu saya ingin bagi tahu bahawasanya tajuk kita hari ininya tajuk yang bukan bidang saya sangatlah. Cuba-cuba nak kongsi sikit sebanyak di dalam tajuk ini. Sekiranya ada kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Kelebihan kebaikan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya majlis kita harap Allah bagi barakah yang banyak. Mari kita memulai majlis kita dengan kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Kita mari kepada muka halaman 3 lah sebagai permulaan kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik azalta bihikmatika 'an qulubina
hujuba syuhudi qudusik. Fanazzahtuka fi dhatika wa sifatik anil jauhari wal arad. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau baiki kha tu lebih aula lagi lah. Wa alihi tulis alif kama dia, tulis hamzah kama dia alif. Kha yang betul, bukan tulis alif saja. Tulis waw, hamzah, alif, lam, ha. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti tulis Quran tu lah. Quran bukan tulis alif kama dia nun, bukan. Kena qaf, ra, hamzah, alif, nun, bukan hamzah di atas alif. Amma ba'du, fa ilmul maqulat, maka ilmu maqulat ialah definisi ilmu dia, ilmun bahithun, satu ilmu, satu kaedah. Ilmu sini dengan makna kaedah, yang membicara, yang membahas anil ajnasil aliyah, daripada jenis-jenis yang tinggi, iaitu kata umum yang tinggi, kata-kata umum yang masuk di bawah dia beberapa afrad, satu-satu yang berlainan hakikat. Nama dia jenis yang tinggi. Misal kalau kita kata binatang, di bawah binatang tu banyak bilangan dia. Ada manusia, adanya lembu, adanya kambing. Maka perkataan binatang tu nama jenis, nama dia jenis yang ahli. Yang di bawah dianya beberapa afrad. Bahasa istilah ilmu maqulat, ilmu mantik dia panggil afrad. Bahasa kita ni panggil satu-satu dia. Diri dia tu, diri binatang tu, satu-satu dia dipanggil afrad. Di bawah binatang tu banyak afrad dia. Afrad dia tu berlainan makna, hakikat lain-lain, definisi lain-lain pula. Lembu definisi lain, kambing definisi lain, manusia definisi lain. Maka perkataan binatang tu nama dia jenis. Maka kita di sana ada jenis yang ali, hak paling tinggi sekali. Hak lain duduk di bawah dia semua, yang nak kenal perkara. Itu ilmu maqulat, ilmu kaedah untuk kaedah yang membicara perkara tu. Kalau kita kata manusia, ini rendah lagi. Sebab sebelah atas manusia ada banyak lagi. Ada lagi atas pada manusia tu binatang. Sebab manusia duduk di bawah binatang. Di atas binatang tu ada lagi binatang duduk di bawah kata jisim, di bawah kata jirim. Masuk bawah jirim tu air, lembu, binatang kayu ada. Maka jisim tu tinggi daripada binatang, binatang tinggi daripada manusia. Maka ilmu maqulat ni ilmu membicarakan hak tinggi sekali, hak tinggi, jenis yang tinggi. Jenis yang tinggi lil maujudat, bagi segala perkara yang ada, al mumkinah, perkara yang mungkin. Bukan perkara wajib, bukan nak bicara Allah, tak ada bersangkut paut dengan Allah.
sangkut paut dengan makhluk mudahnya. Ilmu membicarakan makhluk Allah. Kalau hak ada, hak mungkin ialah makhluk Allah. Fahuwa maka ia ilmu maqulat nau'um min fannil hikmah, satu bagai daripada ilmu hikmah, yakni ilmu falsafah, ilmu sains, satu bagai daripada ilmu sains lah. Kalau belajar akademik nama dia sains, belajar sains lah. Ilmu makulat salah satu daripada ilmu sains. Ilmu sains ni dia banyak bidang dia pula, banyak fakulti dia tu pula. Fa innahu, maka sesungguhnya, bukan fa innata, tak, fa innahu ilmun, maka sesungguhnya ilmu makulat ialah satu ilmu, satu kaedah, bahithun, yang membicara, yang membahas, yang mengkaji, an ahwali a'yanil mawjudat, daripada hal-hal, daripada keadaan-keadaan, yakni sifat-sifat. Hak kita biasa dengarnya sifat-sifat bagi perkara yang ada. Perkara hak ada, yakni maksud perkara ada yang mungkin, yang makhluk Allah. Nak bicara sifat bagi jirim macam mana, sifat bagi binatang macam mana, nak bicara tajuk tu. Bicara ahwal a'yanil mawjudat ala ma hiya alaih, di atas kelakuan, ma barang, yakni kelakuan, yang hiya, yang bermula ia mawjudat tu, alaihi, di atasnya, alama, mengikut sifat perkara tu ada. Lembu tu dia bersifat macam mana, nak bicara sifat lembu. Jirim sifat dia macam mana, nak bicara sifat jirim tu macam mana. Biqadri taqatil basyariyah, dengan kadar kemampuan, kadar kekuasaan yang dibangsa kepada manusia. Ini kadar kemampuan manusia. Bicara kadar kemampuan manusia. Kerana tak boleh nak bicara dengan secara detail, dengan secara sampai pada hakikat yang sebenar. Kerana kemampuan kita ni terhad, tak banyak. Kita maklum dia ada kaedah syarak, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak diberi kepada kamu malaikat yang sedikit daripada ilmu. Kita ni Allah bagi ilmu had sikit sangat, tak habis. Bicara banyak mana pun kita tak boleh sampai habis. Kita bicara tak usah bicara jauh, diri kita sendiri pun habis umur kita kaji tak habis, tak sampai pada hakikat. Nak kaji biji mata berapa, susunnya dia berapa lapis, sebab apa boleh tengok nampak hasil daripada mana, berapa orak darah masuk kat situ, sil dia ada berapa ribu sil. Tak siapa dah, kita tak habis dah. Pada mata satu pun habis umur kita dah, kita nak buat kajian. Tokoh, kadar tokoh kita, kadar kita kuasa. Apa dia apa ni, ahwal a'yan al-mawjudat, hak masuklah kekuasaan manusia, iaitu jawahirul maqulat fi ilmil maqulat. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, innal maqulati ladaihim tuhsaru fil ashri wa hiya 'aradun wa jawharu. Itu mata dia bahar rajaz, mudah. Satu bahar di dalam ilmu arud, satu bahar yang mudah iaitu bahar rajaz, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun, 6 kali. Separuh bait 3 kali mustaf'ilun. Kalam berbentuk wazan, dia panggil nazam. Pengarang yang buat
menulis kitab bentuk nazam panggil nazim. Kalau menulis biasa dia panggil muallif, pengarang. Dia pengarang juga, iktibar dia tulis dengan bentuk nazam. Kalam dia tu ada bentuk wazan, ada wazan arud yang 16. Nama dia tu dipanggil, disifatkan dia dengan kata nazim. Berkata oleh nazim, iaitu musannif, pengarang yang menulis berbentuk nazam, rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Ini perkataan dia, iaitu Imam As-Suja'i. Innal maqulati ladaihim tuhsaru fil ashri wa hiya 'aradun wa jawharu. Kalau baca begitu, nama dia kita baca dengan bentuk nasah. Innal maqulati ladaihim tuhsaru fil ashri wa hiya 'aradun wa jawharun. Baca gitu, nama baca nasah. Seperti kita baca Al-Quran, baca hadis, baca kitab ulama biasa. Kalau baca bentuk nazah, dia ada wazan dia, ada separuh bait dia, iaitu innal maqu, itu satu taqti'ah, dia panggil satu qita'ah, satu potong, kata innal maqu mustaf'ilun, in musnal taf maq'ilun. Dia kena ambil sebahagian daripada kelimah maqulat. Itu kelimah dia lah, kelimah bentuk nazar, kelimah dia innal maqu, kat situ. Lati ladai, kalau kita belajar kelimah Quran, ladaihim tu satu kelimah. Kalau kita baca Quran, innal maqulati ladai, wakaf itu haram, tak boleh. Kita kena wakaf di atas kelimah-kelimah dia. Tak boleh kita wakaf di tengah kelimah. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal, tak boleh kita wakaf di setengah-tengah kelimah. Kelimah Quran kena iyyaka na'budu, itu kelimah Arabiyah nama dia. Adapun nazar ni, kelimah dia wazan taqti'ah dia, kena ikut wazan dia. Innal maqulati ladaihim tuhsaru fil ashri wa ya 'aradun wa jawharu. Itu taqti' dia nama. Kita kena pandai taqti' lah. Di hari ni kita tengok, kerana kekurangan ilmu kita, orang-orang duk qasidah, nama qasidah hak sebenarnya bukan berqasidah, dia bernyanyi. Dia menyanyi tak ikut nazam, ikut irama do re mi, do re mi fa sol la, dia ikut tu. Mengikut selera dia lah, selera hak dia belajar menyanyi. Padahalnya hakikatnya tak boleh. Dia ada irama dia, dia ada wazan dia, seperti kita kata ya Nabi salam alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Itu kita nak kata ada ya Habibi ya Muhammad, betul tak? Ada ya Habibi ya Muhammad, begitu. Ada ya Habibi ya Muhammad, begitu. Maka ikut selera masing-masing lah, ikut selera. Tak betul. Tak betul. Bila hak nazah, kita tak jadi nazar punah. Bila hak nasah, rusak cara nasah pula. Mana kena kembali kepada ilmu ke semua. Tak kira Melayu, tak kira Arab, ilmu hilang. Kalau cek banyak dalam 80-90% buat qasidah tak betul. Tak betul dengan
dengan bahar dia. Patut kena kita membetulkan, membaikilah, kena membaiki. Apa maksud tarjamahnya? Sesungguhnya maqulat di sisi ulama, ladaihim di sisi mereka itu. Maksud di sisi mereka itu di sisi ulama, di sisi hukama. Ulama sini iaitu hukama, iaitu ahli falsafah. Di sisi filasufiyun, di sisi al-falasifah. Ladaihim ladal falasifah. Kalau bahasa ulama kita, ladal hukama. Ahli falsafah, ahli sains ni orang Arab dia panggil hukama. Tuhsaru terbahagi. Tuhsaru mana terbahagi, mana terhad. Terhasar, tersimpan, terhad, tak terkeluar. Ada mana tuhsaru, dihasarkan dia. Kalau terjemah bahasa kami kat petani, mengikut PM bina ma'ruf, bina majhul, dia lain. Kalau bina majhul, dia mula dengan di. Kalau duriba Zaidun, dipukul akan Zaid. Duriba di itu makna bina majhul. Kalau tadaraba Zaidun, memukul oleh Zaid. Tak ada kata dipukul. Kalau kata bina majhul mesti kena di. Fa'il dia tu majhul. Tuhsaru fi'il mudhari' bina majhul, mana dihasarkan, dihadkan. Asal dihasar ni dilikung. Dilikung, mana apa? Dibuat kawasan, duduk kat dalam tu, tak terbit lah, dilikung. Itu asal. Dikepung. Seperti kita duduk dalam musalla ni, askar nak tangkap kita, dia mari hasar kita, likung kita, kepung kita, tak boleh keluar lah, duduk dalam likungan. Dilikung di dalam likungan ini. Dilikung, dihasar fil ashri, di dalam 10. Tak keluar pada 10 lah mana. Itu cara bercakap. Kalau kita bercakap bahasa kita ni, mana 10 sahaja. Kalau bercakap bahasa kita, makulat di sisi hukama 10 sahaja, tak ada lebih pada 10. Yang mana 10 wahia, dan iaitu iaitulah aradun. Arad nama dia. Arad tu dia panggil satu makulah. Bila 10 jadi makulat jamak. Satu-satu daripada 10 tu nama dia makulah. Makulatun, makulatul aradi wa jauharun, dan makulatul jauhar nama dia. Huraian pendek tu, al-makulah jam'u makulatin. Mufrad dia makulatun, jamak dia makulat. Makulat ni beberapa makulah. Wa aslul makulah, dan bermula asal makulah tu wasfum minal qawli, isim wasaf, satu isim wasaf daripada qawli. Qala yaqulu qawlan fahuwa qailun wa dhaka maqulun. Muannah dia maqulah. Bimakna al-hamli, qawli dengan makna al-hamli, ayil mahiyah awil haqiqah. Maqulah maknanya, wa ilmul maqulat huwa ilmu yubhatsu fihi 'anil ajnasil 'aliyah lil mawjudatil kharijiyah al mumkinah. Ilmu maqulah, ilmu yabhatsu, yang membahas ia, yang mengkaji ia, kaji dengan secara detail. Itu dia panggil bahas.
kaji dengan secara satu persatu anil ajnas, tentang jenis-jenis al-aliyah yang tinggi, seperti kata tadilah, jenis lil maujudat, bagi segala perkara yang ada, al-kharijiyah, yang bangsa luar zihin. Perkara ada ni dia ada dua, ada hak di dalam zihin kita, hak ada dalam kiraan kita. Kita gambarkan di dalam kepala kita, di dalam zihin otak kita, gambar beberapa perkara. Kita nak beli lembu, kita nampak lembu. Kita nak beli kereta, nampak kereta dalam zihin kita. Itu hak ada dalam zihin kita, dia panggil benda maujud fi zihni, ada dalam zihin. Hak perkama dia, kita tengok kereta hak kita nak beli sungguh di syarikat. Kereta hak ada sungguh di syarikat tu nama maujud fil kharij, nama dia. Benda ada khariji, benda hak ada realiti sungguh. Itu makna khariji kalau bahasa kita sekarang. Kalau hak berlaku sungguh, benda hak realiti sungguh ni, hak kita boleh pegang dengan tangan, boleh tengok dengan mata, boleh sentuh, boleh kita ambil pemukul di atas dia. Ada perkara ada khariji. Adapun hak ada zihni tu, hak tu tak boleh nak pukul dia, nak ambil tak boleh, kira-kira je hak tu. Maka ilmu makulat ni ilmu bercara sifat keadaan bagi perkara hak ada, hak khariji, hak realiti, hak mumkinah, al-mumkinah, yang mungkin, bukan yang wajib. Tak bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Wal maqulatul ashru, dan segala maqulat yang 10, yal jauharu, al-kammu, al-kaifu, al-aina, al-mata, al-wad'u, al-milku, al-idafah, an yaf'ala, an yanfa'ila. Itu 10. Pendeknya makulat ni iaitu jenis yang tinggi. Maksud dianya kita nak cerita payah. Pengertian kulli daripada satu-satu lafaz, satu-satu perkara. Pengertian umum itu dia panggil makulat. Seperti kata jirim. Pengertian jirim tu apa? Pengertian jirim, perkara yang mengambil tempat, ruang, perkara yang mengambil kosong dengan sendiri dia, tak ada di yang lain, tak kena ada di yang lain. Maka pengertian jirim tu namanya satu makulah. Apa? Pengertian umum. Perkara yang mengambil ruang, yang bawa diri sendiri, yang tak ada di yang lain, di bawah dia tu banyak. Penting betul masuk di bawah dia banyak tu, situ nama dia panggil makulah. Pengertian umum, lafaz yang menunjuk di atas umum. Lafaz kulli, lafaz yang makna dia banyak. Makna dia tu bukan makna banyak, afraq dia tu banyak. Lafaz satu makna dia, bilangan hak masuk di bawah dia tu banyak. Maka kata hak tinggi, hak masuk di bawah dia banyak ni 10 perkara ni. Hak lain duduk dalam 10 perkara ni. Dengan kata lain, kalau kita mengaji ilmu usuluddin kita kata makhluk Allah 10 perkara ni. Makhluk Allah duduk dalam 10 perkara ni, tak keluar daripada 10 perkara. Perkara yang baru, perkara mungkin, dalam 10 perkara ni saja. Di sisi hukama, katalah semua, langit ke, bumi ke, air ke, semut ke, manusia ke, binatang ke, syurga ke, neraka ke, jin ke, malaikat ke, semua duduk dalam 10 perkara ni, tak keluar pada 10 perkara. Maknanya kita nak kenal makhluk Allah 10 perkara. Kita boleh cerita 10 perkara ni, orang kenal makhluk Allah. Bila kenal makhluk Allah, kenallah Allah. Allah bukan tak sama dengan 10 perkara ni.
Tak sama dengan 10 perkara. Kita boleh buat soalan bila tengok lembu. Lembu ni apa nama dalam 10 perkara ni? Latih gitu ya. Sebab ya, tengok orang tu apa duduk tidur. Dia duduk tidur tu nama apa? Tengok dia pakai baju. Dia pakai baju tu nama apa? Pakai baju panggil apa? Begitu lah. Tak payah sangat deh. Jangan rasa payah. Sebab hal ni dia tak masuk neraka kalau silap dia. Kita ingat gitu ya. Salah dia tak masuk neraka. Senang. Kita boleh bebas berfikir sikit. Kita bebas. Bila kita bebas tu kita nampak, kita fikir sendiri, kita buat, kita orang alim juga. Aku pun alim ni. Tu jadi mudah faham. Kalau kita duk takut, aku tak pandai, dia sepik nak fikir tak boleh. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih. Fa awwalun lahu wujudun qama bil ghairi wa thani li nafsin dama. Dia berada kat situlah separuh bait. Fa awwalun lahu wujudun qama, berada kat situ tu separuh, nama syatrul bait, separuh, setengah bait. 3 kali mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Bil ghairi wath, dia satu taktik. Wath tu masuk dalam bil ghair. Bil ghairi wath mustaf'ilun bil mus ghair taf riwath ilun. Bil ghairi wath thani li nafsin qama. Terjemahnya maka bermula yang pertama, yang awal-awal daripada yang pertama daripada 10 ialah suatu yang ada, suatu yang wujud dengan sebab yang lain. Lahu wujudun qama bil ghair. Nama dia yang pertama, yang sabit baginya, bagi yang pertama ada, yakni perkara yang ada, qama yang wujud dia tu bil ghair, di yang lain. Kalau ada di yang lain, dia tak ada sendiri dia tak ada, dia saja tak ada. Nak tengok dia, nak faham dia, nak ambil dia, kena ambil dengan yang lain. Seperti masin garam, manis gula, pedah cili, pedah lada, putih kapah, sejuk air batu, panas api. Tu dia ada, tapi dia tak ada. Dia duduk di yang lain, tak ada dia saja. Panas saja kita ambil panas saja. Kita nak pedah, ambil pedah saja, tak ada ambil cili lada. Masin kita nak ambil masin saja, tak ambil garam, tak ada. Dia kena ada di yang lain. Itu satu, yang pertama. Wasani, dan yang kedua, sedangkan yang kedua kalau buang sedangkan tu lebih jangok sikit lah, lebih lawak aula. Sebab apa? Bila sedang tu dia jadi wawul hal. Kat sini wal ni wahra ataf, bukan saja, bukan wawul hal. Sedangkan ni yang i'rab jadi hal. Dia jadi hal. Kena jumlah tu jadi hal. Dan sedangkan yang kedua ialah linafsin dama, ada dengan sendirinya. Dama asal mana berkepanjangan, berterusan. Dia ada linafsin, kerana diri dia sendiri, yakni tidak tersebab daripada yang lain, tak kena ada di yang lain. Seperti kita ni, kita tak kena ada di hal lain. Nak pergi mana-mana pun boleh. Lembu, batu, air, angin, bulan, bintang, itu nama dia perkara yang qama binafsih. Al-qama qama binafsih, ataupun
madama li nafsih, katalah buat ayat tu tak mesti. Hak ma'ruf maqama bi nafsih tu hak maklum, ataupun al-qaimu bi nafsih, perkara yang ada dengan dia sendiri, tak ada di yang lain. Nak supaya kita mudah faham, kalau kita nak dia, boleh kita ambil bawa dia selalu. Tak kena ambil serta dengan yang lain. Kita nak kayu, kita pergi potong, ambil kayu tu lah. Tak seperti dengan kita nak masing, kita nak ambil dia saja tak boleh, kena ambil dengan garam. Maka hak kita boleh ambil dia bawa pergi, tak kena ambil yang lain tu, itulah nama yang kedua. Maka yang pertama iaitu dia takrif yang awalun, maka bermula yang pertama iaitu aradun. Dia balik situ. Dia bila tadi wahya aradun wa jauharu, fa awalun, maka bermula yang pertama yakni arad. Arad itu ialah lahu wujud yang qama, yang berdiri ia bil ghaib, di yang lain. Qauluhu fa awwalun ay aradun, al aradu 'indal hukama, arad di sisi hukama, di sisi ahli sains, mahiyatun ialah satu hakikat, satu mahiyah, satu hakikat, satu diri perkara. Mahiyah ni hakikat diri sesuatu tu. Mahiyah lembu, diri lembu. Hak nama lembu sungguh. Mahiyatus solah, diri sembahyang, diri solat, takbir, Fatihah, qiyam, rokok, itu mahiyatus solah. Juzuk dia tu berapa, hitung semua tu nak jadi mahiyah dia, nama dia. Ni kata mahiyah ni kita ada di dalam bahasa fusha, bahasa tengah, bahasa Quran, bahasa hadis. Kalau kita baca Quran, baca hadis, kita tak akan jumpa lah mahiyah semacam dengan masadat. Kita tak akan jumpa. Ni bahasa istilah ilmu makulah, ilmu mantik. Sebab dia asal dia susun dua kalimah jadi satu kalimah, dimasuk ia nisbah. Asal dia kata mahiyah. Mahiyah, apakah dia? Apakah dia? Ma tu istifham anil haqiqah, tanya hakikat. Bila kita nak tanya apa dia, kita tanya dengan ma hiya, ma huwa, apakah dia. Tapi boleh jadi dia kata ma hiya kerana hiya tu kembali pada hakikat. Ma hiya ay ma haqiqatuhu, apakah hakikatnya. Kemudian dia dijadikan satu kalimah, buat kalimah jadi mahiyah. Mahiyatuhu, mahiyah dengan mana haqiqah, hakikat perkara. Dan dalam Quran, wa ma adraka mahiyah, bukan mahiyah. Mahiyah dua kalimah, ma isim istifham, hiya isim dhamir. Adapun mahiyah di sini satu kalimah. Seperti Arab baru dia buat itulah, bila silki, telefon handphone kita ni, telefon bila silki, la silki la harah nabi, silkun tu satu isim, tapi dia jadi satu kalimah, la silki. Nama dia tak ada ghaya dia. Ma sodak, ma isim mausul, sodak fi'il madhi, tapi dia jadi kalimah, jadi satu kalimah, dia masuk alif lam, al ma sodak, alif lam di atas isim mausul, masuk alif lam di atas fi'il, jadi satu kalimah dia. Kalimah yang dibuat di dalam istilah. Kalau di dalam bahasa fusha dia panggil hakikat lah. Arad di sisi hukama ialah satu hakikat, satu mahiyah, satu hakikat. Hakikat tu apa? Diri perkara tu.
idza wujidat, apabila didapat akan dia akan mahiyah tu fil kharij, pada luar zihin, kanat nascaya adalah ia mahiyah itu fi mawdu'in, duduk pada mawdu'. Dia bukan duduk pada mahmul. Ada bagi kita dalam ilmu ni dia panggil mawdu', panggil mahmul. Dia duduk pada tempat hukum, bukan duduk pada mahkumun alaih. Wa 'arrafahu, dan mentakrif, membuat definisi akan dia al-mutakallimun oleh ulama kalam, ulama usuluddin, ulama akidah, bi annahu, dengan bahawa sungguhnya arah itu maujudun qaimun bi mutahayyiz, satu perkara yang ada, yang qaim, yang berdiri ia, yakni yang ada ia, bi mutahayyizin, dengan suatu yang mengambil tempat. Kalau ada hak di benda mengambil tempat, mutahayyiz itu nama dia jirim. Kalau hak ada di jirim itu nama arad. Lada, cabai, celi itu jirim. Merah dia tu hak duk di lada, tu nama arad. Pedah hak duk di dia tu nama arad. Panjang lada, pendek lada tu, besar lada tu, itu nama arad. Wa hadzal mukhtar fi ta'rifihi 'indal mutakallimin, kama qala as-sayyid fi syarhihi 'ala al-mawaqif. Wa hadza, ini ta'rif al-mukhtar ialah ta'rif yang dipilih, fi ta'rifihi, pada ta'rifnya, ta'rif arad, indal mutakallimin, di si ulama kalam, kama qala sayyid, sebagaimana Sayyid Jarjani kata di dalam syarah dia 'alal mawaqif. Dia buat syarah mawaqif bagi Imam Iji, Al-Qadhi Al-Iji. Nanti yang pertama nama maqulatul arad. Kita ambil hak usuluddin tu mudah faham lah, iaitu maujudun qaimun bil jirmi bi mutahayyiz, ataupun maqama bi ghairi, kalau hak ada di yang lain. Yang kedua, qauluhu wa tsani ay maqulatul jauhar. Yang kedua kena pada jauhar, maqulah jauhar. Huwa ma yaqumu bi dzatihi, suatu perkara yang berdiri ia, yang ada ia, bi dzatihi, dengan zatnya sendiri, yakni dengan tak ada di yang lain. Dia panggil bi dzatihi, dengan sebab zatnya, bukan dia sendiri buat dia, yakni dia tak ada di yang lain, panggil bi dzatihi. Seperti kita belajar sifat 20 itulah, qiyamuhu bi nafsihi, Allah qiyam bi nafsihi, berdiri dengan sendirinya. Bukan mana Allah berdiri dengan sendiri, Allah bangun, Allah bangkit daripada duduk dengan tak ada pembantu, tidak dibantu oleh yang lain, bukan begitu. Mana qiyamuhu bi nafsihi, Allah ada dengan zatnya, yakni tak, bukan ada di yang lain, bukan ada dia dengan sebab ada yang lain mengada dia. Dia bukan ada di yang lain seperti ada sifat pada zat dia. Ada merah pada lada, ada masin pada garam, bukan begitu. Dan ada dia bukan seperti ada makhluk ni ada yang mencipta dia. Dia tak ada, bukan bi ghairi, dia bi nafsih. Itu makna qiyamuhu bi nafsih. Boleh fahamlah, bukan mana berdiri dengan sendiri itu makna dia bangkit dengan tak ada penolong, bukan. Ai la yahtaju fi wujudihi, tidak berhajat ia pada adanya, ila syai'in akhar, kepada suatu yang lain, yang yaqumu fihi, yang ada ia padanya. Kal ajsam, seperti segala jisim, kayu, batu, angin, air,
Semua tu nama dia jauhar. Wal arwah, segala ruh. Segala ruh kita, nama dia jauhar. Wa kullu ma lahu wujudun mustaqillun, dan tiap-tiap perkara yang ada baginya ada yang terasing. Yakni ada yang tak ada, tak tupan yang lain, tak ada di yang lain. Qaimun bi nafsih. Wa indal mutakallimin, dan si ulama kalam, ayyakuna tahayyuzuhu, bahawa adalah mengambil tepat jauhar binafsihi, dengan sendirinya, walaysa tabi'an li tahayyuzi ghairih, dan bukan ia yang mengikut bagi mengambil tepat oleh yang lainnya. Bukan dia ikut hak lain ambil tepat, dia pun dia ambil tepat kat situ kerana dia ikut lain, ikut yang lain. Tak, dia sendiri dah ambil tepat di situ. Fa inna tahayyuzahu bi khilafil aradi, menyalahi arad. Fa inna tahayyuzahu, maka sesungguhnya mengambil tepatnya itu tak tabi'un li tahayyuzil jauharil ladzi huwa mahalluh, dia mengikut bagi mengambil tepat oleh jauhar yang ialah mahal baginya, bagi arad. Al muqawwimulah, tepatnya yang mengawal, yang menjadikan dia tu boleh berdiri dengan boleh berdiri. Al-muqawwim, yang boleh dia nak ada, yang membolehkan dia ada. Masim garam tu, dia ada ikut garam. Garam tu dialah jadi sebab bagi masim tu boleh ada. Kalau tak ada garam, masim tak boleh ada. Itu muqawwim lah. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, ma yaqbalul qismata fi dzati fakam wa kai fakamun ma yaqbalul qismata fi dzati fakam, itu separuh bait. Ma yaqbalul qismata fi dzati fakam wal kaifu ghairu qabilin bihartasam. Ma yaqbalul qismata fi dzati fakam wal kaifu ghairu qabilin bihartasam. Terjemahannya arad, yang menerima pembahagian dengan diiktibar zatnya, disebut sebagai makulatul kam. Itu nama kam, nama dia. Ini arad lah. Kita ambil maklumat dulu. Kita tahu belum pada kita belajar, kita ambil ada makna dia dulu, kita belajar mudah sikit. Mana di dalam 10 ni, satu nama dia nama jauhar. Dalam makulat 10 satu jauhar, yang lain lagi tu ialah arad ke semua, arad semua, sifat ke semua hak lain. Jauhar satu saja, hak zatnya, nama zat, hak maqama binafsih, barang yang ada dengan bawa diri sendiri. Itulah jauhar tu nama jenis yang ali. Bila kata jauhar, habis masuk ke semua. Langit pun jauhar, bumi pun jauhar, syurga jauhar, neraka jauhar, malaikat jauhar, hantu jauhar, manusia jauhar, semua duduk di bawah jauhar. Itu kata jenis ali nama dia. Yang lain pada jauhar itu arad semua.
Satu daripada 9 lagi. Kam, kaif, aina, mata. Semua tu nama dia nama Arab, semua di sisi hukama. Kama dia apa dia kam, iaitu ma barang. Barang di situ kena pada Arab, sebab dia lain daripada jawhar tu Arab semua dah. Nama maqama bil ghaib semua. Ma barang perkara iaitu satu Arab yang yaqbalul qismata, yang menerima ia akan pembahagian, yang terima bahagi. Bahasa standard kita Malaysia kita panggil pembahagian. Kalau petani pendek bahasa dia menerima qismah, terima taksim, terima bahagi. Boleh nak bahagi. Seperti kita kata buah timun Cina. Kalau di petani panggil timun Cina. Kat sini panggil tembikai tak? Tembikai. Anda panggil timun Cina. Sebab apa boleh dipanggil timun Cina tu? Saya kena cari sebab pula lah. Sebab Cina beli ke, sebab Cina suka ke, sebab Cina tanam ke sebab merah dia tu seperti Cina, bendera Cina ke, tak tahulah. Orang asal letak nama timun Cina tu, bila belah-belah tak nampak Cina dah merah dah. Macam Cina, timun Cina. Sebab sekarang lah ni bukan timun Cina saja dah lah, timun pan pun ada juga, timun kuning, timun pan pula ada dah lah sekarang, banyak color lah. Timun Cina ada 10 biji. Bila ada 10 biji kita nak bagi boleh tak? 10 orang ambil sebiji seorang, boleh. Timun terima bahagi dia terima bahagi. Dalam sebiji tu kita nak bagi 3 orang boleh tak? Nak bagi 4 orang boleh tak? Kita belah boleh 4 bahagian, boleh bagi 4 pula. Timun sebiji tu dia terima bahagi dia. Terima bahagi, boleh nak terima bahagi. Kat sini kena halus lagi. Kena halus sikit. Halus supaya kita faham, latih. Ngaji makulat ni, ngaji pelasapah, kena pakai otak lah sikitnya. Kalau kita ada kepala kita ada problem dengan orang rumah, lembu kita pera nak mampu, tak boleh belajar. Dia kacau. Dia kacau. Kita kena betul-betul bersih, baru boleh kita mikir. Tidak tak nampak, dia kena tajam sikit, kena halus tajam seperti hujung jarum. Tidak buat contoh pun kita tak nampak. Tak nampak. Ni kalau contoh ni kita nampak perkara lain. Yang kam dia nak kat lain lagi. Sebab tu orang-orang yang menyampaikan tajuk kam mutasil, kam munfasil pada zat, kam mutasil, kam munfasil pada sifat, mutasil munfasil pada af'al tu tak sampai maksud. Orang dengar apa pening. Sebab orang menyampai sendiri pun pening. Dia sama-sama pening ya. Bila sama pening, matematiknya pening campur pening terbit pening. Natijah dia pening. Itu tak sampai maksud. Kerana kita tak nampak, tak gambar perkara yang sebenar. Kadang-kadang maksud sampai dengan tak betul dengan istilah lah. Tapi tak apalah, sampai juga maksud. Istilah tak betul, tak kena dengan ilmu, rusak dengan kaedah ilmu. Kita penting kita kena faham hak kaedah ilmu tu biar betul dulu. Betul hak tu. Lepas tu kita cari jalan untuk takrib, untuk mendekatkan faham supaya mudah faham.
Kita sendiri kita faham macam lain, kita menyampai macam lain. Itu tak apa, boleh. Hak kita faham betul, hak kita sampai tu orang faham tak apa betul, tapi maksud sama. Boleh. Itu hak penting sekali. Yang jadi problemnya kita sendiri tak berapa faham. Itu hak jadi problem. Kalau kata buah timun 10 biji dia terima bahagi. Sebiji timun tu kita nak bahagi boleh. Kam tu duk kat mana? Biji timun tu kat kam, buah timun tu kah? Buah timun tu dia panggil kam sebab dia terima bahagi. Ma yaqbalul qismah, ma tu mubtada. Bermula barang arad yang yaqbalul qismata, yang terima ia akan bahagi. Itu terima bahagi pizzati. Tambah satu lagi, dengan diiktibar zat, yakni dengan sebab zat dia sendiri, bukan dengan sebab lain. Diri dia sendiri dah terima bahagi, tak kena sila yang lain, tak kena gambar yang lain. Itu nama dia fakamun. Fa tu masuk di atas jawab ma nama dia ma isim mausul mutadamminun makna syarti. Ma isim mausul mengandungi makna syarat. Bila khabar dia, jawab dia kena serta dengan fa. Fakamun ai fa huwa, maka ia matu kamun, nama kam nama dia. Dia panggil kam. Hak mana panggil kam? Barang yang terima bahagi. Kita nampak kata buah tembikai tadi, buah timun tu dia terima bahagi kan? Dia terima bahagi. Kita nak bagi 10 boleh, sebiji kita nak bagi 3, bagi 4, bagi 10 pula tu boleh. Biji dia hak besar boleh kita bagi banyak, biji kecil bagi boleh sikit. Sepitah lalu buah timun tu nama dia kam. Tak ada. Sebab apa? Buah timun terima bahagi. Terima bahagi, boleh nak bagi dengan diri dia sendiri. Bila kita belajar tadi, kaedah kita tadi kita belajar dah. Kita bagi kaedah umum dalam 10 ni, satu jauhar, yang lain tu arak ke semua. Arak ke semua. Itu dia kena jadi apa yang panggil pemela hak nombor 1 hak tu. Kalau bercanggah dengan hak tu tak betul dah. Tak betul. Kalau kita hurai, kalau kita faham, kalau kita menyampai tak betul dengan hak tu, tak betul lah. Tak betul dah. Cuba nak jaga ni satu kesilapan ataupun kata kita tak sedar hakikat. Kalau kita kata buah timun tu nama kam, maka bercanggah dah lah. Buah timun bukan arad. Buah timun nama apa? Buah timun jauhar. Buah timun jauhar. Dia tu jirim dia sendiri jauhar. Buah timun. Maka kam ni hak lain daripada jauhar tu kam, kaif, mata, aina, semua hak 9 lagi tu arab. Sifat yang ada pada kam, sifat yang ada pada jauhar. Maka kam ini tentu kena pertama kali arab. Ma barang ialah arab. Kena tukar. Kam tu bukan diri buah timun. Bukan diri buah timun tu. Sebab buah timun tu dia jauhar. Jauhar bukan. Kam ni bukan diri buah timun. Kat mana? Kat mana pula? Tu kena kata halus tu. Kena halus. Nak gambar, cuba hitam masing-masing lah. Gambar masing-masing. Kena tukar. Hak tu tak betul dah. Kalau nampak kata buah timun kam tu tak betul dah. Tak betul. Tentu tak betul. Paduk kat mana? Nak cari kam tu kat mana? Belajar cari tengok. Ita tengok. Aku nak ita kat mana? Duk kat dalam buah timun tu tak keluar pada tu. Duk kat situ. Duk kat situ. Ni kata memeningkan. Buat bagi kita benih.
Bagi orang ahli falsafah tak apa, dia suka kerana ni dia kaji. Satu halus, kaji dengan cara halus. Siapa buat asal ni? Ni Aristoteles lah, Aristotle lah. Aristo dia yang buat permulaannya. Mari Ibnu Sina dalam Islam mari huraikan. Farabi dalam Islam tu ahli sains daripada orang Islam. Ibnu Sina jadi doktor besar kerana sains Aristo lah. Boleh jadi doktor perubatan. Farabi ni ahli sains Islam lah, dia ahli falsafah, hukama. Cuba tengok kat situ, duk kat mana hak nama dia kam. Definisi begitu dah, tak lagi dah definisi dia. Maka hak terima bahagi, hak terima bahagi, arak hak terima bahagi, sesuatu yang terima bahagi dengan iktibar zatnya, dengan iktibar zatnya tu nama dia kam, iaitu tentang qadar dia. Di dalam syarah Maqulat Al-Asyarah, bagi apa ni hak selalu kalau di pondok dia baca syarah Maqulat tu lah. Tak ingat nama syarah Maqulat tu. Dia kata miqdar. Almarhum Ayadi dia awal-awal kitab dia tulis hurai makulat tu lah. Selepas pada dia belajar dengan pada dia tulis jadi satu buku, satu kitab. Bagai nak buat ingatan dia kata kitab Maqulat Al-Asyarah bagi dia. Dia kata bentangan, bahasa petani. Bahasa Arab iaitu miqdar, yang ada pada jauhar tu. Bukan diri jauhar, miqdar, qadar, bentangan. Faham ke tak faham? Tak faham tukar hak lain pula. Mudahnya di satu jauhar tu, dia ada kala dia jauhar ni dia ada kala dia bersifat dengan 3 miqdar, 3 bentangan, 3 qadar. Ada kala dia bersifat dengan 2, ada kala dia bersifat dengan 1 qadar. Maksud qadarnya ukuran yang ada padanya. Kalau payah faham lagi, mudahnya panjang, tebal, panjang, lebar, tebal. Diri panjang yang ada pada jauhar, tebal yang ada pada jauhar, lebar yang ada pada jauhar, itu nama dia kam. Itu nama kam. Bila satu jauhar itu bersifat dengan panjang, nama dia jauhar itu bersifat dengan kam, nama dia. Panjang tali. Tu panjang dia nama apa tu? Nama kam. Panjang tu lah hak boleh bahaginya. Kita tak kena sila hak lain. Sila panjang boleh bagi ke tak boleh bagi? Tengok timu ni panjang, boleh nak bagi 3. Kerana panjang tu hak dibahagi tu. Panjang tu nama sifat. Panjang. Kalau dia tebal, boleh bagi juga. Kalau dia lebar, boleh bagi. Cuma bagi tak sama. Kalau perkara tu panjang saja, dia boleh bagi 1 je. Boleh bagi dengan jalan kerak. Dia boleh kerak saja. Kalau panjang saja. Kalau perkara tu tebal, dia boleh bagi 3. Cara bagi, nak kerak boleh, nak belah pun boleh, dia tebal. Bahasa petani, bahasa ayat dia kata nak krisi pun boleh. Apa krisi? Kuku dia nipis aja, isi krek. Seperti buat sisi ikan itulah krisi. Kita buat nipis dia panggil krisi. Sebab dia tebal. Bila tebal, kita nak belah sama tengah dia boleh. Nak potong sama tengah dia pun boleh. Nak buat nipis atas pun boleh. Kalau dia panjang saja boleh satu ya.
Panjang nipis, tak ada tebal, boleh satu kerak. Nak krisik tak boleh je nipis. Kalau boleh krisik nama tebal tu. Nama tebal. Kita tak kertas ni nipis. Dah tebal. Sebab boleh lagi kita nak pukuk buat terbit. Sampai tak boleh tak terima bagi. Tu barulah nama nipis di sisi hukama. Tu mahiyah nama dia hakikat. Pada hakikat. Kita bercakap biasa ni bukan kita bercakap hakikat. Kita bercakap dengan jalan majaz saja, bukan bercakap dengan jalan diri dia sungguh. Cakap mudah-mudah tu nipis tu. Oh itu tak boleh bagi pandak tu pendek. Pendek-pendek tu kalau potong boleh 10 lagi pendek kita. Bukan pendek hakikat sungguh. Oh payah tak payah bagilah kepuk tu. Makan sore lah pandak sikit. Sikit apa kalau bagi kat ayah boleh banyak ikut. Banyak tu. Banyak tu nama dia kam tu bila banyak. Banyak tu bila duduk di satu tempat. Banyak tu duduk di satu tempat je. Tak ada banyak tempat, duduk so je. Itu nama kam muttasil. Tengok tali ni, tengok. Banyak ni banyak. Berapa tali ni? Kecek bukit hakikat satu je tapi banyak. Cuba bila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, tak agak bila ni banyak ni. Tapi nama dia banyak, dia duk berhubung nama dia. Banyak berhubung. Kalau handphone ni 1, 2, 3 dia duk berasing-asing. Nama kam munfasil. Banyak dia bercerai-cerai. Itu nama kam muttasil, kam munfasil. Maknanya kena jaga kam tu bukan diri zat tu. Diri bilangan kalau munfasil. Bilangan bercerai kalau kam munfasil. Bilangan yang berhubung-hubung itu nama dia kam muttasil. Kita sampai masuk rehat dah. Kita habis sikit lagi. Wal kaifu ghairu qabilin bihartasam. Itu satu tajuk lagi, kita rehatlah sebentar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.